masa paling selamat silakan yang bagi Ustaz Zaidus untuk menyampaikan pula. Dengan segala makna silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya wal mursalin. Habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah yang kita muliakan Tuan Pengerusi Majlis kita pada malam ini, yang baru sebentar tadi memberikan ucapan haluan, yang kita kasihi seluruh sah kepimpinan, ahli jawatankuasa Masjid Kampung Tepuh, para imam, para bilal, hadirin hadirat tetamu Allah semua, kita panjatkan syukur banyak-banyak ke hadratillah subhanahu wa ta'ala. Dengan limpah dan kurnianya kita dapat berkumpul lagi pada malam ini sebagaimana malam-malam yang lepas dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan berkumpulnya kita ini mengundang barakah dan rahmat daripada sisi Allah. Semoga apa yang kita kerjakan ini terhitung sebagai amal soleh yang akan memberi kebaikan untuk hidup kita dalam dunia, insya-Allah, dan menjadi modal kemenangan pada hari kita dibawa bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar nanti, insya-Allah. Amin. Jadi macam biasalah untuk ceramah jemputan kita tazkirah setengah jam dan selebihnya kita jawab soalan. 100 lebih. Jadi kita pendekkan tazkirah menjadi 2 minit. Boleh? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ayatul munafiq salasah. Iza ahdasa kadzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana atau kama qala rawahul Bukhari wa Muslim. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada beberapa orang sahabat Nabi yang dikira sahabat yang banyak riwayat hadis lah, macam Abu Hurairah, Aisyah, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zaid dan seumpamanya. Jadi sekali ini Abu Hurairah meriwayatkan hadis yang selalu kita dengar. Nabi SAW menyebut bahawasanya tanda munafik itu ada 3. Yang pertama, bila dia menyampaikan suatu cerita, iaitu dia berbohong atau pelawak, lebong. Dan apabila dia berjanji, dia yang menyalahi janji. Dan yang tiganya, apabila dia diberi amanah, dia khianat. Maknanya dia tak tunaikan amanah. Perkara ini sebenarnya berpusing-pusing dalam kehidupan kita. 3 tanda munafik ini. Asalnya munafik ini ialah orang-orang kafir. Tapi dalam hadis ini bukanlah munafik dengan makna munafik aqidah. Munafik kata ulama ada 2. Pertama, munafik aqidah hak kafir tu. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Tu dalam ayat tu. Tu hak munafik kafir tu. Dan setengah daripada manusia, kata Allah, mereka yang mendakwa mereka beriman kepada Allah dan beriman hari kiamat, padahal mereka sedikit pun tidak beriman dalam hati mereka. Jadi zahir saja buat lolok beriman, pura-pura beriman, hatinya kufur kepada Allah. Itu munafik kafir. 3 tanda munafik ini maksudnya munafik yang merosakkan amal kita, munafik yang menyebabkan kita orang beriman berdosa dengan Allah. Itu maksudnya. Jadi bukanlah siapa yang berbohong kafir, bukan. Bukanlah orang yang bila cakap bohong kafir, bukan. Bukanlah makna bila dia tidak menunaikan janji kafir, bukan. Dan bukanlah makna bila dia tidak amanah, contohnya dia ambil duit toke, kafir, bukan. Ini maksudnya perbuatan-perbuatan yang lazim pada orang munafik. Setelah sebati, iaitu cakap melawak, cakap menipu, tidak tunai janji dan tidak amanah, ini sebati dengan jiwa, dengan orang kafir yang dikilar sebagai munafik. Cuma siapa yang berperangai dengan perangai 3 ini atau salah satu, dipanggil berperangai munafik. Lepas tu kata mu ni macam munafik. Itu tak. Kalau orang Arab dia kata mu ni macam munafik, anta kal munafik. Itu maksudnya bukan kafir.
Tak. Dia orang bagi huruf kaf tasbih. Cuman kamu seperti orang munafik. Wajah syabahnya maknanya pada penyerupaan, pihak penyerupaannya itu perangai. Bukan akidah. Akidah kufur. Dan kadang-kadang dia kata anta munafik tu, itu bukan munafik akidah lagi. Kalau kita ngaji tasbih, dia panggil tasbih balik tak? Dibuangkan huruf kaf. Mu ni munafik. Maksudnya seperti munafik. Baik. Yang pertama perangai munafik, perangai huduh ni lah. Siapa yang berperangai orang munafik ni, dia tidak jadi munafik akidah, tapi dia melakukan suatu maksiat dengan Allah. Sebab tu kita ni diberi 7 anggota yang paling penting kita jaga. Kita banyak anggota badan. Dia lebih kurang 300 lah kalau kita bilang. Daripada hujung dahi, hujung rambut sampai tapak kaki. Tapi 7 hok bisa kali. Yang pertama lidah, yang kedua mata, ketiga telinga, yang keempat perut, kelima tangan, keenam kaki, ketujuh kemaluan. 7 ni hero lah. Magnificent Seven dia panggil. Hok bisa kali 7 ni. Dalam 7 ni hok king of the king. Iaitu kemaluan dan lidah. Nampak? Adu ganah kali. Dan antara kemaluan dengan lidah ini hok bisa kali bila? Lidah. Buat apa lidah dan kemaluan hok hebat kali? Ada sebab dia. Kenapa 7 ni anggota? Kerana anggota lain jarang orang buat dosa. Jarang kita buat dosa dengan tiup. Jarang kita kena orang dengan siku. Jarang kita ambil hati orang dengan dagu, pik dengan dagu, buat lari wahnya. Faham? Dengan tangan. Tangan curi. Kaki melangkah ke tempat maksiat. Mulut cakap pelawak. Faham tak lagi? Khianat, harta orang, harta majikan, harta toke, harta rakyat, harta kerajaan. Mata tengok hak haram. Telinga dengar orang ngopak. Tangan komen kata ke ulama, kutuk waktu kutuk ni. 7 ni. Hak bisa 2 iaitu kemaluan dan lidah. Pasal apa dia bisa? Pasal dia tak ada tulang. Lidah lembek je. Kolek. Bahan orang kata. Betul tak? Tu perang Ukraine dengan Rusia, lidah. Bukan kaki. Lidah. Di Rusia kata kat ni, pada zaman Ukraine kata kat ni. Waktu bik senjata. Ni agak kata kebal ni. Tak main lidah tau. Betul tak? Gomor lah dah. Lidah ke tiup? Ke dahi. Pasal dia tak ada tulang. Barang tak tulang jangan buat gurau. Barang lembek. Maluang tak ada tulang. Apa benda ni dah tak ada tulang. Kalau awak kerah, nampak bisa tak bisa macam kura kan. Kura ini tas jalan, depan tu kat parit tu. Jadi band 2 tang lanyek atas belakang. Panak teguh. Kura tu datang tak tengok dah orang. Nelah dada je lah. Tapi tak mampu kura. Hebat ni. Tapi kura dia kekeh orang. Ada muka depan suat khabar. Seorang pemuda ditepuh, digigit kura-kura ada. Ada. Tapi kalau terus Tok Bilal nak pergi bang subuh gigit ekor sikit je. Malah kadang kalau dak tahu mati jana tahlil. Faham lagi? Tak? Kalau tidak ICU tahlil bisa dia. Tu kemaluan dengan dan kemaluan dengan mulut ni hak lebih bisa sekali lidah. Allah kemaluan. Pasal kemaluan dak berzina atas sejik. Lidah boleh ngepak atas sejik. Atas jadah. Belang pakai ridak atas kepala baru boleh ngepak. Faham lagi? Betul tak? Belang ngadak kiblat. Quran cek dulu kau cek lagi. Dak dah ipang ngepak dah. Apa tu Nabi kata al-ghibatu asyaddu minaz zina. Mengumpat itu lebih teruk dari zina. Sebab tu Nabi kata itu. Zina itu menunjukkan kemaluan. Kemaluan. Mengumpat itu lidah. Baik. Balik kita kepada hadis. Yang pertama, iza ahdasa kazaba. Bila bercakap lebong, pelawak, tipu. Kita kata menipu.
Tengok jagat nipu. Lepas tu kena mari masjid mau. Bahasa kita dulu banyak nipu. Betul tak? Mari masjid. Masjid apa? Mari masjid ni rahmat. Nah, dari dulu bapak nipu ni mari masjid jadi kurang. Dok habis banyak pun kurang sikit. Nah, dulu kuat nipu dulu. Dulu ni apa pergi sejid mau? Oh, dok dah. Pasal rahmat. Kan kita masuk dia, Allahumma inni as'aluka min rahmatik. Biar celati pun. Ya Allah, aku minta padamu rahmatmu yang ada dalam masjid ni. Nampak? Sebab masjid ni kita akan jadi baik. Walaupun baik kita itu drama swasta ya. Walaupun baik kita itu lakonan sekejap. Walaupun baik kita dalam masjid itu sekejap, nak bandingkan dengan tak baik kita masa di luar masjid. Tapi kesan daripada pura-pura kita baik sekejap itu akhirnya menjadi jiwa kita, sifat kita menjadi orang yang baik. Itu berkatnya masjid. Itu dikatakan khairul buq'ati fil ardi masajiduha, sebaik-baik tempat di atas bumi ialah masjid. Nampak? Maksud hadis ini ialah sebelum Nabi wafat lah. Selepas Nabi wafat, tempat terbaik ialah bumi yang ada makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Masjid Nabawi lah. Menipu, cakap menipu. Menipu ni adakah terus haram? Dosa besar atau macam mana? Ada kala menipu itu haram. Ada kala menipu itu harus. Ada juga menipu yang harus. Ada. Contoh, menipu dalam peperangan. Nampak tak? Cara peperangan Rusia lawan Ukraine. Seorang tentera Ukraine ditangkap oleh tentera Rusia. Lalu ditawarlah pergi dalam kamp tentera Rusia. Lalu dia siasatlah di mana tempat letak gudang senjata tentera Ukraine. Sebab Rusia nak bom ni, contoh. Jadi dia pun menipu. Hukumnya harus. Itu Nabi kata tidak ada menipu dalam peperangan. Maksudnya menipu dalam peperangan itu tidak haram. Jadi tentera Islam ditangkap oleh tentera musuh. Di mana tentera Islam berkumpul sekarang? Dia pun menipu. Bukit ni, bukit A, padahal duduk di bukit B. Lama nak lelik ke buat lebar dia. Mak kita kata tidak baik nipu, kena kabur sungguh. Faham? Dia pun kabur sungguh, habis mati tentera Islam. Faham lagi? Itu boleh tak menipu situ? Kena faham baik. Sebab ada orang kata mana ada boleh menipu. Jangan, kalau kita tak tahu diam. Kalau kita pergi cakap juga orang kata lah nak beli ya order. Nak kita ni orang gila nak cakap dah ni. Biar tak tahu nak cakap juga supaya bila kita bercakap orang kata kita pandai. Tidak. Kita bila tak pandai kita pergi bercakap. Faham? Orang tak kata orang kita pandai, orang kata kita berat pula gini. Tak pun molek, tak pun sendik. Jadi itu menipu yang dibenarkan. Lagi pula menipu antara untuk mendamaikan dua orang yang berbalah. Laisa minal kadhib man aslaha bainan mar'ain. Tidak menjadi dikira dusta orang yang berdusta untuk mendamaikan dua orang yang berbalah. Seorang ni orang Tepuh, seorang orang Bukit Cepaka. Orang ni lawi ayam waktu lebih. Orang ni lawi itik. Badi nak tebah lah ni. Dia kata jangan balah, tak baik, tak baik. Nak tikang juga. Kita pun baca ayat Quran, nak tikang kau. Kita pun waktu baik hadis, nak tikang juga. Kita pun tipu dia. Dia pun berdamai. Dia tipu kan lah. Bukan dia mamak kata ke dolahmu. Mamak memang kata ke dolah aku dengar sendiri. Tapi mamak kata ke dolah nung batu nang. Bukan dolahmu. Bukan kata aku. Dolah batu nang. Padahal dalam hati kita dolah ni dah. Faham lagi? Jadi kita pelawak lah. Nampak lagi? Jadi berdamai. Maksud berdamai bukanlah makna selfie dua orang begitu. Maknanya tak jadi bertikam. Faham lagi? Itu maksudnya. Dah banyak-banyak menipu itu haram lah. Hak kita semua duk nipu-tipu orang. Jadi kata ulama lah, setengah ulama, menipu yang mengambil harta orang, menipu yang menjatuhkan maruah orang, menipu yang menyebabkan orang hilang harta, menipu itu haram, dosa besar. Itu nanti kita sebut. Menipu yang tidak ambil harta orang, menipu yang tidak mengaibkan orang, menipu yang menyebabkan orang lain tidak kehilangan harta atau maruah, menipu itu dosa kecil. Nampak? Dan ada setengah ulama mengatakan menipu yang tidak ada kaitan dengan apa-apa, makruh saja.
Pandangan lah. Itu fuqaha, dia banyak pandangan. Kita nak baca. Setiap hukum kita nak berikan semua pandangan. Letih lah orang pun nak mikir. Nah, contohnya. Dia nipu, dia tak lebang orang. Dia nipu diri dia saja je. Kalau dengar orang cakap bak tanah, dia ada tanah pun. Oh, dia ada kat tanah. Tanah hamba ada di Kemamang, ada 2 ekar. Dengung tu bawah kat bukit belum bukit bawah tu ambil belakang tu sebelah ekar tu. Lepas tu hak di besuk tu daripada belakang Masjid Hadari tu, tanah kita pak bukit tu. Oh dia lah. Habis kat 1000 ekar dia bilang orang. Padahal ada pun dia pakai 2 ikat tali kopi je. Faham lagi? Jadi dia tak tipu tanah orang tau. Kalau orang cakap bak mata cicing, dia ada kat mata cicing habis dak akal rumah. Beli 30,000 itu. Faham tak akal pasal dak kenang. Ada orang gitu. Ada cek piti-piti orang tau. Dah ambil piti orang. Bagian bodoh hongor dia seorang je. Kata setengah ulama menipu gitu makruh. Ataupun dia tengok dia lalu kat stadium. Dah bukan dia dah tengok dia duduk tepuh. Dia ada di bandar tu dalam balik lewat sikit pukul 8. Dia lalu kat stadium orang main bola mana tu. Stadium bandar tu lah. Dia dengar rasa sorok. Wah, sorok. Dia kata dia bagi kira go. Bila dia jalan tu sorok kali lagi. Tak apa lah. Jadi dia balik sekarang. Lepas minum air di tepuh ni tanya mungkin ni. Tengok olah lagi. Padahal dia tak tengok pun. Tak tengok. Dia berapa kosong? Terengganu menang 2-0. Alah Liverpool. Contoh. Jadi dia kata dia tengok bola tu ada tak orang lain jatuh maruah? Ada tak orang lain hilang harta? Itu maksudnya. Faham lagi? Ini bodoh seorang lagi. Kawan ni pun dengar dua. Aku kata tahu nak janu. Padahal esok orang tahu 18-0 Liverpool menang. Dah Liverpool lawan Terengganu. Tu pun Liverpool dah rock nak main, panasan. Jadi macam tendang kita lebih kurang dia 18 hutih. Contoh. Tapi kalau tipu maknanya mana tipu orang. Itu haram. Tipu yang sampai dapat harta orang, dia menipu dapat harta orang. Allahu Rabbi. Contohnya berlaku kematian. Dia ni masa hidup, si mati, dia ada duduk bincang. Dia nak beli tanah dengan si mati ni. Contoh. Memang orang duduk dengar belakang, anak-anak si mati pun dengar. Duduk tunjuk kerang apa semua, duduk bincang molek dah. Faham lagi? Jadi sebelum bayar, dia kata kat ini tukar nama dulu, ambil bayar itu. Jangan nampak lagi. Jadi kau kata tak apalah, ambil tukar nama dulu, berubah nama lagi. Tapi gerang ambil tak wui lagi bayar itu kita wui gerang. Nampak lagi? Jadi kawan tu balik, tak apalah. Gerang tukar nama ambil dah, simpan rumah awak dulu. Jadi esok saya pergi ambil duit 150,000 contoh. Faham lagi? Jadi petang esok kita serah, awak serah gerang. Malam tu mati tuan rumah, tuan tanah, bang Covid. Contoh. Faham? Jadi bila selesai tanang apa semua, dia mari minta gerang. Dia kata gerang hamba nak kabar gerang hamba ada dengan arwah tu. Tak ui lagi gerang tanah tu. Faham lagi? Dah betul raya gua ni. Beridah itu. Beridah itu. Jadi orang pun pengong. Beridah cari-cari tak jumpa tu asri. Dah dia kata beridah. Tu panggil menipu yang dapat harta orang. Faham lagi? Walaupun harta tu sikit. Dengan dia menipu tu, dia makan sikit je harta orang. Contoh, dia boleh 10 riyal je. Berat juga. Sebab apa? Sebab harta orang batil kita makan. Walat ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hei orang yang beriman, jangan memakan kedara harta orang cara yang tidak tu. Kalau nak kita nak nipu, baik menipu bola dia. Kalau pada mulut nipu harta orang, makan harta orang secara batil. Kata sahabat, man ishtara saban bi asharati darahima dirhamun minha min haram lam tuqbal salatuhu ma dama fi au kama qol. Siapa yang beli satu helai pakaian dengan harga 10 riyal, seria daripadanya dengan duit haram, 9 riyal duit halal, selama dia pakai baju tu tak terima sembahyang.
Nampak? Jangan main hati orang. Kita memanglah kita dengar haram ni kita tak boh. Masa mana kita tak boh? Kita dengar hati orang ni memang kita tak boh. Masa mana kita tak boh? Masa dengar, masa kuliah. Balik garang orang Allah. Mana nak yang kau ejah ni? Kan senang ni projek bawah. Projek 1,000. Betul lah 30,000 ni. Dah ngundi projek ni. Dah kita kira ejah bawah meja. Rezeki jangan ditolak bawah. Itu pun sudah. Malam ustaz baru kapur malam. Dia kata gini, masa dah muka pokok kan tak? Masa bisi bangun. Ini masalah. Sukalah kita tak? Ada. Masa dengar anggap lah ke? Tak kata haram, jangan ambil. Itu emak. Anggap aja daripada muda pas tu anggap. Lagi. Nah, jadi kita sebenarnya tahu jalan yang benar, jalan yang salah. Kita tak ada kekuatan. Betul tak? Taufik tu. Hidayah tu kita nampak dah. Hidayah tu suluh jalan. Nak, piti ni dah on lag ni. Jalan ni dah betul ni. Ni haram ni, curi piti orang ni. Ni pokok orang ni, tanaman orang ni, perahu orang. Ni unjang orang, tahu dah. Kekuatan. Nampak? Khalqu qudrah li ta'atillah. Kekuatan pada kita untuk taat perintah Allah tu tak ada. Tu kita gomor kok. Dah gomor kali dah. Dah lekat tekuk. Jangan selibat-selibat. Nak nipu yang ambil harta orang. Lepas tu banyak istighfar. Orang yang ada, siapa yang rumah dia 2 tekak? Mesti ada. Siapa rumah 2 tekak? Rumah dia nak naik atas, kena naik tangga. Bukan pakai lift. Di Kuala Lumpur ada, dia naik tekak atas pakai lift. Saya pergi raya tu. Rumah orang lah. Rumah dia 1, 2, 3 tekak. 3 tekak. Pakai lift. Ada lift. Ada lift. Besar lift. Macam hotel. Pakai lift. Kaya. Pakai lift rumah. Duduk 4 beranak pakai lift. Anak mana binti banyak. Mana ada rezeki dia. Betul tak? Rezeki masing-masing. Jadi rumah kita nak naik tangga atas. Kita naik sekali gini, naik gini sekali. Kalau rumah pasang batu lah, rumah teres. Kalau rumah lama zaman dulu naik street itu. Jadi ingatlah, setiap mulai hari ni kita naik satu tangga itu kita kata astagfirullah. Ingat? Boleh? Dia naik 5, naik ni 5. Astagfirullah. Kau nak kau ni pula astagfirullah. Boleh 10. Betul tak? Sehari kita naik berapa kali tak mau? Ada 7-8 kali tau. Kena balik tak? Kita amal. Kalau ingat bacalah. Baiklah, bolehlah 100 sekali sehari. Saja Tuhan terima. Benda maknanya astagfirullah. Aku minta kau ya Allah tutupkanlah dosa-dosa yang telah aku buat. Saja daripada 100 Tuhan makbul. Kosong kita. Yang kedua, iza wa'ada akhlafa. Bila berjanji dia tidak menunaikan janji. Akhlafa atau khallafa maknanya dia menyalahi janji. Malulah kita dengan iblis. Iblis tu nak janji. Apabila siap diciptakan Nabi Adam alaihi salam. Belum turun ke bumi lagi. Ini kata firman Allah, wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ingatlah kisah bagaimana ketika siapnya Nabi Adam dicipta oleh Allah. Allah memerintahkan seluruh penduduk di langit, muka bumi, semua penduduk di langit, ramailah, banyak masa dah, yang dipimpin oleh malaikat. Malaikat pemimpinnya. Supaya mereka itu memberi hormat kepada Nabi Adam. Sujud tu makna hormat, bukan sujud semayang. Maka fasajadu, semua penduduk makhluk Allah di langit sujud kepada Nabi Adam, pada tok nyang kita. Faham? Illa iblis, melainkan iblis. Iblis aba, dia enggan sujud, tak mau sujud. Apa tak mau sujud? Kerana dia rasa dia hebat.
Dia rasa dia hebat. Dia rasa dia pakat dia lebih tinggi. Dia kata, "Ya Rab, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Wahai Tuhan, kau jadikan aku daripada api dan kau jadikan Adam daripada tanah. Macam mana api kena tunduk ke tanah? Tanah itu dia tidak bergerak. Tidak ada kekuatan, lemah. Faham lagi? Sedangkan sifat api itu dia membara. Orang hebat. Nak? Jadi orang yang berasa dia hebat tu anak-anak iblis. Faham lagi? Nah, dia anak-anak iblis. Masa sesak mari sejik. Mula ni senang tak lagi dah. Ada tak perangai gitu? Ada kok. Tiba-tiba mari pula sejik. Kata buat apa mari mau? Dah dia wajib. Susah dah mari pula tinggal selat pinggang. Spender pun tak tukar ikat ke dawa tu dalam. Bang, baru mari sejik. Nah, ada kok lagu tu. Jangan kita lagu tu. Senang susah masjid nombor 1. Faham? Biar kena imam, kena bila, kena tuk siok. Betul tak? Maka Allah pun mengisytiharkan bahawasanya iblis ini kafir, kufur, engkar kepada Allah. Wa kana minal kafirin. Sebab apa yang jadi kafir, jadi kufur? Wastakbara, dia berasa dia hebat dan dia bersikap takabur. Siapa yang takabur, maka dia adalah murid iblis. Tak kira untuk guru mana sekalipun, takabur, dia adalah pengikut iblis. Dan orang yang takabur, dia macam dihukumkan ke atas iblis, bukan saja dihukum kufur, dihalau daripada syurga dan diisytiharkan kekal di dalam neraka di akhirat nanti. Nampak? Maka sakit hati iblis dengar hukuman yang diterima. Sebabnya Nabi Adam punya pasal. Faham? Yang sakit hati. Nabi Adam ni aku kena gini katanya iblis. Lalu dia pun mengeluarkan suatu manifesto, suatu janji di hadapan Allah. Faham? La ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, demi Tuhan yang telah menjadikan aku dengan kekuasaannya, aku bersumpah, aku berjanji pada hari ini. Aku akan hasud semua keturunan Nabi Adam di dunia nanti. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Melainkan yang aku tidak mampu hasud ialah hamba-hambamu yang ikhlas dalam beribadah. Jelas tak gitu? Jadi iblis sudah berjanji nak hasud manusia nanti. Soalan kita, adakah iblis telah tunaikan janjinya? Tunai tak? Jadi kita tak tunai janji, iblis tunai. Faham lagi? Jadi berat ada iblis kita. Iblis tunai janji, pagi petang dia kacau orang. Dak hok main snooker saja, main saja dak dosa apa? Taruh apa? Taruh kali dosa tu. Asal main snooker sokang dak haram, betul tak? Taruh apa? Taruh. Sud neraka tu. Mula main hitung saja, main saja. Taruh apa? 3 set main, 2 set satu sama final, menang satu ya. Mula ada main saja main hitung, jadikan haram masuk neraka. Dia tukang asuk. Duduk kupur tawakal, duduk rempik motor, dia asuk mana? Kasagi sejik tu. Sama yang main motor zaman muda ni, main motor lu tua-tua lagi baru pergi sejik bawah. Budak-budak muda pau nerak pong nang lari tepi tahi. Tahu tak? Mati kata. Tengah main kereta pokoknya main nyanyi je. Jangan berhenti, abang tak bang jangan berhenti. Cerit main apa? Pakai garit. Tu pesen gitu. Kalau ada hak degil-degil ke kepala pokok, ya. Nak nyanyi ke tak abang kena kita pergi di sejik. Dia buat keras kepala iblis kata. Mak repit pula dia main berhenti pergi mayang pula lah. Belum dia berhenti mayang itu. Ada gak mak repit dia berhenti mayang tak? Dia. Kampung hak jenis duduk pergi sejik juga. Dia kacau tak sejik? Kacau. Iza azzanal muazzinu wa adbarat syaitan.
Nabi cerita, apabila Tok Bilal melaungkan azan, maka larilah syaitan. Summa, kemudian, nah, idza suwiba akbalat, apabila summa akbalat, kemudian berhadap. Maksudnya mari mula abibang. Wa idza suwiba, apabila ditaswib, apabila diiqamatkan, adbarat, dia lari pula. Summa akbalat, lepas habis orang apa benda ni iqamat, mari pula. Nah, dia pergi kat orang semayang. Dia pergi kat orang wudu. Ada tak? Nah, kawan tu tengah basuh tangan, setan lagi. Oh, tadi membasuh muka niat dulu ke air dulu? Asuk. Faham lagi? Kerja dia tu. Tang sekitang. Faham lagi? Tugas dia lepas saya janji tahun dulu. Betul tak? Bukan kata hak bawa konyoh duk memutu dia asuk kan. Hak mari nak mayang ya asuk. Koloh nu jaga dah. Gini dah kat koloh. Faham tak? Tengah konyoh kaki ni dia kata, "Boh, tadi masa tu siku kena nak siku ni." Kita buat mula siku. Mula siku. Lepas tu buat sapu kepala mula. Badan lek nak naik atas, nak siap belaka nak naik atas sejik. Tumik boh. Kena air dah bro. Faham lagi? Ngundur mula. Tu yang jebong. Tok Imam tayar awal dia saja. Ambil uduk lagi situ. Berjeruk selah baju. Nah tu siapa tipu dia? Kan kerajaan tipu dia. Tu setan tu. Tahu tak? Kacau. Mandi junuk asuk kopak lagi kunang tengah dak ubik lagi. Tok tua orang nyala mata tunggu lo. Dia kata nat. Benda basuh mandi. Nak kopak masuk kunang tengah dak ubik lagi. Nah, tok tua junuk juga. Nah, siapa dia yang goda dia masa tu? Datang. Allah masuk mayang. Allahu Akbar datang. Allahu Akbar. Niat tu masuk takruk takyin sekaligus ke lebih? Ra dulu ke takruk dulu? Sudah geja dah lah kita. Tu dah jadi. Dah jadi. Dah jadi. Macam lumba renang. Diperdaya oleh syaitan. Dalam tahiyat tengah rokok ni, Maliki Yaumiddin. Rokok macam teh. Tahiyat Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Warna pula aku ni. Mu suka kemu tu. Betul tak? Tu kerja dah ada di tugas dia gitu. Dia janji dah. Macam kita janji pelawak. Betul tak? Pendustaan paling besar ialah ketika sekalian roh berjanji untuk mempertuhankan Allah apabila dihidupkan di alam syahadah. Dia masih di alam roh, duduk di belakang suri Adam, disapu belakang Adam. Kita keluar dulu di tengah langit. Kita dalam bentuk roh. Allah tanya dah kita, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Faham lagi? Dalam Quran cerita kita semua sudah berjanji. Adakah kamu akan mempertuhankan aku bila aku hidupkan kamu nanti ke dunia? Kita jawab, bala syahidna, ya, kami akan hanya mempertahankanmu. Kami tidak akan syirik. Kami tidak akan sembah selainmu. Syahidna, hari ini kami berjanji, kami jadi saksi. Tapi bila turun ke dunia, nak kira pasal kira daripada Nabi Adam sampai kiamat, sekarang 8 bilion manusia yang masih hidup. 1.8 bilion saja maksimal tu saya ambil yang beragama Islam. 6.2 bilion kafir. Dalam 1.8 bilion berapa orang yang solat? Dalam 1.8 bilion ada yang macam-macam pegangan yang mengarut, menjisimkan Tuhan, Tuhan bertubuh, Tuhan beranggota. Macam-macam peseng, hok rosak, hok sesak, hanyut habis. Tinggal berapa orang? Jadi moral of the story. Maksud kita nak khabar situ, kita sepatutnya yang jenis menunaikan janji. Nampak? Kerana kita adalah nak ikut umat yang terbaik, iaitu para sahabat Nabi SAW.
Jadi kita janganlah pelawak bila kita berjanji. Kalau kita terlupa, itu uzur syar'i dia panggil. Uzur yang dibenarkan pada agama, sisi syarak. Tapi ada orang dia sengaja berjanji kerana dia tahu orang akan percaya dengan janji dia. Padahal dia tahu dia tidak akan tunai pun. Saja dia nak memperbodohkan orang. Seperti orang politik kadang-kadang dia berjanji kepada rakyat untuk memberi sokongan kepada dia, angkut pakoh dan sebagainya. Dia tahu dia tak akan tunaikan. Ini benda-benda bahaya belaka, mengundang dosa. Akhirnya kita bersalut dengan sikap-sikap munafik, menebal di dalam hati kita. Akhirnya kita jadi gelak hati. Nampak? Kita nak janji dengan anak kita, banyaklah pelawak. Janji dengan bini, janji dengan ayah tok tua. Banyak kita pelawak. Itulah, banyak kita rasa kita muhasabah diri kita banyak kurang dengan Allah, banyak dosa sama makhluk. Orang yang rasa sangat kurang, sangat jauh, sangat berdosa, Allah sayang orang tu. Dan bila Allah sayang, walaupun kita banyak buat salah, Allah akan buka jalan, kita nampak cahaya untuk kita masuk ikut jalan itu. Kita faham tu? Dan wa iza tumina, bila diberi amanah, khona, dia khianat. Nabi SAW bersifat dengan amanah. Itu wajib pada akal. Faham lagi? Adapun kita wajib bersifat amanah pada syarak. Pada akal kita tak wajib bersifat dengan amanah. Pada akal ni mesti Nabi-Nabi ni bersifat dengan amanah kerana dia adalah pilihan Allah. Nabi-Nabi ni dilantik bukan dengan pilihan raya, dengan undi, dengan PRU. Pilihan Allah, maka tidak ada yang tersalah pilih. Adapun kita melantik pemimpin-pemimpin, PRU kecil, PRU besar dan sebagainya. Lepas tu kadang-kadang kita tersalah pilih. Kita ingat dia orang yang amanah, rupanya orang yang khianat. Kita ingat dia orang yang bercakap benar, rupanya orang yang berdusta. Kita ingat dia akan menunaikan janji untuk menjaga kebajikan kita, rupanya dia yang makin kayanya. Tapi ada juga yang kita pilih itu betul. Yang cakap benar, yang amanah, betul tak? Cuma rata-ratanya tak pakai lah. Banyak tak betul. Sebab apa? Sebab kita yang pilih, tak boleh nak salah dia kau. Syirarul muluk li syirarul ra'iyah. Jadi tak moleknya pemimpin-pemimpin kita yang naik ini sebenarnya kerana kita yang huduh ni yang memilih mereka. Kita gila dunia kau. Itu dari segi kalau politik kepimpinan. Tidak amanah, jaga kedai. Jangan tengok kerajaan pemimpin orang politik tidak amanah, kita rakyat pun tak amanah. Orang suruh jaga kedai, faham itu. Jaga kedai makan. Sehari jualannya 1,000. Contoh. Lebih kurang 1,000 lah. Faham lagi? Jualan. Bukan untung. Toke kalau dia untung boleh 300. Boleh toke sehari. Contoh. Faham? Tolak modal, tolak gaji, tolak api air tak sehari. Jadi tiba-tiba kalau orang 2-3 hari tu boleh banyak. Kerana cuti sekolah dan sebagainya. Mau 1,000 mau. Hari ni boleh 1,400. Contoh. 1,400. Jadi garik kan dia kata cuti kita okey 1,300 kata. Patutnya 1,400. Tapi dia 1,300 berapa ambil ke dia? 100. Tokek tengok 1,300 ni, alhamdulillah rezeki lebih hari ni. Tokek suka lah 300 lebih. Dah biasa 1,000 faham lagi. Nampak lagi dia main gitu. Tengok kedai hak kampung ada 1,000 tu. Kalau kedai bandar tu main 10,000 sehari jualan. Dah kalau boleh 12,000, 13,000 sehari, pasal ramal dengan pelacung apa. Sama-sama 10,000, 9,000. Hari ni budak mari atas 12,000, bahang 1,000. Jangan tuduh orang, contoh. Jadi tokek beli sama-sama 9,000, 10,000, 9,000. Hari ni 12,000 boleh. Suka tak? Suka tak? Suka lah pada hilang 1,000. Gaji ni suka pula, ayah pulang. Ni contoh. Benda-benda lagu ni. Jadi duit kontraktor beri pada pekerja untuk beli barang dengan hardware dan sebagainya. Barang beli 7,000, dapat rapatnya 6,000 lapang saja, lebih 200. Barang dia 200. Banyak tak berlaku gitu. Padahal 200 tu balik kontraktor BT Tokek. Kan dia suruh beli zinc dengan besi. Itulah dia kabur 7,000 dia beri.
Tapi kena dengan harga beli tu tokil anak wek ni kira-kira beri diskaun sampai boleh kurang 200. Kurang 200 kan PT tukang beli. PT tokil. Faham? Wak rumah suruh kau kata beli PT. Kau kata beli ambil PT kita beli lah Mozek. Dia pun tuan rumah PT 10,000 beli Mozek. Faham? Ambil PT tuan rumah pergi beli Mozek. Mozek tu milik tuan rumah. Lebih 2 kotak bahan 3 kata. Amanah lah gitu. Nah. Lebih sekeping kena kapau. Ni tuan rumah tuan haji memanglah hak haji suruh beli ni PT haji belaka. Tapi nak kapau ada lebih sekeping kita nak ambil lah. Nampak? Tuan haji kata Allah tak so kira lah. Dema 4 hotel rumah dah buat hak kita. Gini 15 ayat. Nah. Ayo hak orang. Betul tak? Jangan main. Kita potong baju lebih semeter. Dak kapau ketua ni buat senyap. Haram. Kena pulang balik. Kan PT kain kita kedai kita. Kain kedai kita lain. Kain kayu kita duduk banyak dalam kedai kita. Dia mari ni minta potong je. Kita ukur lebih hak kita. Ni dia bawa kain 4 meter. Tiba-tiba buat 3 meter pasal tubuh dia kuruh ni bang COVID. Dah jatuh dulu memang 3 meter kat 4 meter cukup bang. Ni kuruh bang COVID corona 3 kali kena berapa 14 kali cocok hidung. Bang, jadi kuruh tu bang. Jadi 3 meter lebih semeter. Kena pulang balik tak? Dah pulang balik. Bosnya itu. Halal ke haram? Tu fiqh dah kita dah ngaji fiqh. Bak gunting baju, bak potong kain kita kat fiqh bak wudu mo. Nah, dah nak lapar. Nah. Kena pulang balik. Paku-paku orang apa semua. Nah, beraloh. Ada seorang ahli sufi, dia ni makan tangan dia zaman dulu tak ada air. Jadi dikesak dah pasir dalam pagar orang. Menyesal dia dan menangis pada malam tu. Padahal tanah je, cuma dalam pagar orang. Tangan ni kesak di pasir rumah orang tu. Bukan di dinding rumah. Pasir bawah lah pagar. Hak tanah orang Jadi kesak tangan dia. Dia teringat malam tu menangis dan dia bertaubat selama 40 hari. Allah supi dia supi ni maksudnya bukan orang baju buruk. Tak kira siapa pun, orang yang bersungguh-sungguh membersihkan hatinya itu orang supi. Tak kira duduk zaman mana pun. Faham tak ke? Dia orang bersungguh-sungguh duk bersihkan hatinya. Sebab tu dia dah letak telapor putih, ada kotor sikit susah lalu. Orang jenis tak jenis makan lada, bahan putih sutil lekat di lidah tepik menolong di dapur mencari air batu. Kita makan lada emang ada ham, minyak lada. Apa? Dosa banyak. 3-4 hotel bukit tak belakang. Jadi apa kalau bawa putih yang 15 hari gitu, aku bahan dia berjata dah. Faham lagi? Dosa banyak. Jadi jangan kita tidak amanah. Apatah lagi kita pecah tidak amanah dengan Allah. Allah beri kita nyawa dan jasad untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya menjadi hamba-Ku. Jadi tunaikanlah amanah kita dengan Allah. Jadilah hamba Allah yang beriman dan soleh dan bertakwa. Wallahu a'lam. Sebelum kita jawab soalan, saya diwakilkan oleh pihak masjid melancarkan kutipan derma sumbangan untuk kita gunakan bagi kebajikan dan maslahat Masjid Kapal Tepuh Kuala Negeri kita. Penonton live Facebook akaun masjid tertera di skrin Facebook anda, iaitu nombor akaun masjid bank BSN 11100 410 45216 Masjid Tepuh Kuala Terengganu. Projek khusus kita ada nak buat menara Masjid Tepuh, anggaran kasar 100,000. Orang yang tak bawa duit 100,000 malam ni, esok lusa boleh cek tengok KWSP ada 40,000 punya KWSP. Aku nak beli 5,000 ke masjid. Faham? Tinggal 35,000. Bukan tinggal 35 sen. Faham lagi? Siapa masih nak beli 5,000, saya tak kata beli 10 riyal je bawa. Tak jadi 5,000 pula, 10 riyal saja. Petugas sila bangun sekarang bawa karung yang berwarna biru. Ada nombor. Ada nombor.
minta tolong jalankan tong masjid kanan dan kiri jemaah. Hak dalam masjid awak jalan tong, hak petugas di luar tolonglah awak gerak-gerak lagu ni. Kerana kita ada soalan ni, jangan balik lagi. Ada 200 soalan. Luar-luar awak jalan BM. Cik Mak jalan awak tak apa. Hak tong wi suku, big wi suku apa kata salah wi 2 kali. Kalau 2 kali tu 2 juta. 2 kali 2 ya. Sini tergelam banjir tak sini? Tak ah. Ada rumah lain tergelam tak? Takkan wis ria rumah tak tergelam. Betul tak? Kita nak kita rumah kita tergelam banjir tapi kena wis derma RM1 je. Tambah. Apa lagi? Orang lain beribu habis tu. Nak? Beribu habis kalau tergelam itu. Harta benda. Kita tak tergelam tak apa kering mulai wis ria kau. Baik, sambil-sambil bagak sambil-sambil kita menderma. Muslimat ada kecil tak? Walaupun saya jawab soalan, teruskan mengutip derma. Apakah hukum menyogok suatu bagi menarik minat orang hadir ke masjid? Sogokan seperti menyediakan tempat perhimpunan permainan game untuk golongan muda di masjid. Sogokan yang seiring dengan dunia masa kini anak muda. Baik. Dia kata boleh tak kita sogok anak muda? Sogok ni benda haram. Ni faham baik iaitu rasuah. Apa makna rasuah? Perbuatan memberi harta ataupun sesuatu manfaat untuk menarik harta atau menarik perkara yang tidak layak atau perkara yang sepatutnya milik orang lain atau milik bersama. Jadi kalau kita buat sesuatu untuk menarik orang muda datang ke masjid, orang panggil sogok lagu tu. Faham? Muayat tu mula tu nak mapuh dah. Memanglah buatlah apa saja pun yang tidak haram asalkan dapat menarik minat anak muda datang ke masjid. 2 perkara yang manusia sangat suka kepadanya. Pertama Allah kata laibun, yang kedua lahwun. Permainan dan lara. Permainan itu sukan, lahwun itu hiburan. Faham lagi? Jadi kalau ada hiburan dan sukan itu di masjid, insya-Allah nak ramai orang datang masjid. Jadi kita buat kalau main badminton, kita buat tandingan masjid, buat tandingan. Tak mesti bukan main dalam masjid. Dianjurkan oleh masjid tandingan badminton anak muda contoh. Faham? Tak salah. Sebab bukan benda yang haram. Bukan masjid buat tandingan ratu cantik. Tandingan ratu pondan, anjuran masjid tepuk. Kau dah buat. Faham? Benda tu haram. Benda yang harus pada syarak. Itu contoh permainan. Lahwun, hiburan. Jadi kita menghiburkan mereka itu. Dengan azan sudah terhibur orang yang mendengar. Ni azan tak dengar, cakap tak kaya. Habis. Jadi anak muda pun dah sedikit. Cebang macam koh, bang macam Afrika, bang macam Mesir. Jadi tak bang 3 kali. Tu imam pun zayyinu aswatakum bil hunil arab, hiaskan suara-suaranya dengan style lenggok Arab. Jangan Melayu. Baca bismillahirrahmanirrahim. Melayu, wa Arab bismillahirrahman wa Arab. Itu hiburan, bukan hiburan maknanya joget. Orang terhibur dengar. Kuliah orang terhibur dengar, orang suka mari. Dulu kalau baca betul, dan ada pun yang demikian itu sifat demikian itu, demikian mana, demikian itu lagi. Itu lagi, demikian itu sifat itu nya itu lagi. Betul, itu ibarat nahu, kena surah gitu. Ambil daripada kitab ibarat Tok Guru memang gitu. Tapi oleh kerana kehadiran yang datang itu ialah bukan orang yang boleh memahami dengan uslub nahwu seperti itu, maka kita ringkaskan dengan bahasa mudah. Jadi orang itu contohnya. Soalan seterusnya.
Ada perlu lakukan hukum suami rajin solat, gemar remai HP untuk mendengar ceramah agama, kisah jin, tapi suami tidak tanggungjawab, tak mau bekerja, tak beri nafkah, duit sehari hidup. Suami marah bila ditegur untuk cari kerja. Isteri masih sabar sebabkan sayang, banyak kali memendam rasa. Suami wajib beri mas kahwin setelah selesai akad nikah. Aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin tersebut, itu wajib mas kahwin. Tapi bila didatangkan isteri, dihantar ke rumah suami untuk mula duduk berdua, wajib makan, minum, pakaian dan tempat tinggal. Contohnya, lebih kurang 1,000 sebulan. Wajib kena beri kepada isteri. Tak beri, berdosa. Mu nak dengar kuliah ke main handphone, main apa-apa. Kalau 1,000 sebulan, itu yang kewajipan. Mu kena beri 12 bulan, 12,000 membutang. Dan hutang itu kalau tu isteri tidak halal, beratmu. Maka kalau kita tak ambil beri nafkah, kata ulama, haram berkahwin. Dia berkahwin ni ada kala sunat, ada kala haru, ada kala makruh, ada kala wajib, ada kala haram. Siapakah orang yang haram nikah? Bila dia nikah, dia tahu dia akan aniaya isterinya, seperti dia akan abaikan nafkah. Orang itu haram berkahwin. Dia kahwin boleh dosa. Dan si guana pula, isteri ada hak. Kalau kamu tidak mahu lagi bersabar, kalau bersabar itu yang lebih baik. Tapi kalau kamu tidak mahu bersabar, kamu tidak salah pun memohon perbatalan nikah daripada mahkamah syariah, kerana suami tidak mampu memberi nafkah. Faham? Soalan seterusnya. Baru ni saya naik kapal terbang dari Kuala Lumpur ke Terengganu 7 malam. Dalam perjalanan waktu maghrib 7.28. Tidak jauh dari tempat duduk saya nampak seorang perempuan mengambil tayamum debu cermin tingkat kapal terbang. Bolehkah tayamum? Kena qada semula maghrib ataupun tidak? Tayamum ini, Allah kata fatayammamu sa'idan tayyiba. Maka kalau tidak ada air, falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan tayyiba. Maka jika tidak ada air, maka hendaklah kamu tayamum dengan debu tanah yang suci. Baik, di dalam kapal terbang ada air tak? Dalam kapal terbang ada tandah tak? Ada, dalam tandah ada air tak? Ambil uduk kan. Saya naik kapal terbang, ada tandah. Dan dalam tandah tu ada air. Siapa kata tandah kapal terbang tak ada air, tak tahulah. Takut dia pakai tisu. Jadi ada air. Dan saya masuk dalam tandah, buka sink tu, kita ambil, buka gini, basuh muka, buka, lepas tu cucur gini. Mulai-mulai ada ambil wuduk. Dan bila kita keluar dari tandah tu, pramugari tengok basah. Dia tahu kita berwuduk. Nampak lagi? Air yang dibawa oleh kapal terbang bukan 2 botol dalam tandah. Sekerak lori. Faham lagi? Dan jarang pun orang guna. Kalau ada wuduk, kalau ada air, tak sah tayamum. Baiklah, kebetulan hari tu tandah kapal terbang tu rosak. Contoh. Ataupun kuci kat dalam. Tak boleh masuk. Maka boleh tak dia tayamum di tingkat kapal terbang? Jawabnya boleh. Jika di tingkat kapal terbang itu ada tanah. Contoh ni, kemudian dinaik itu kapal terbang hak JKR bawa tanah. Ada tanah lah. Dia pun tepuk. Sebab tanah tak syarat atas tanah. Tanah tu lekat di dinding rumah. Lori tanah lalu rumah, jadi lekat debu tanah di dinding. Kita tepuk dinding, sah. Faham? Ataupun pokok itu lalu lari lori, akhirnya debu tanah tu lekat di pokok. Kita tepuk, lekat debu, sah. Tak nanti atas tanah. Begitu juga kalau kapal terbang yang naik tu kapal terbang yang bawa tanah. Maka berdebu habis cermin-cermin, lekat tanah, dia pun tepuk di cermin, sah. Faham? Tapi kalau dia naik kapal terbang biasa, ada tak tanah di cermin? Tak ada. Bila tak ada, sah tak tayamum? Tak sah. Kerana syarat sah tayamum adalah tepuk pada debu tanah. Wa tayammamu sa'idan. Daklah kamu tayamum dengan tanah. Cermin kapal terbang ada tanah ke tak? Tak sah. Soalan seterusnya. Tahun lepas saya kena demam panas, masuk hospital Kuala Terengganu beberapa hari. Semasa di ward, saya telah dimasukkan air pada pergelangan tangan. Bagaimana cara nak ambil wuduk dengan lengan saya terlekat batang jarum beberapa hari? Allahu Rabbi. Tu bagusnya mari dengar. Tak rugi pun. Betul tak? Masuk jarum
di tangan masuk air lah. Baik. Bila dia letak jarum sini, tengok belaka, dia letak plaster sini, betul atau tidak? Faham? Plaster. Bila ambil wuduk, Allah kata fagsilu wujuhakum, basuh muka tu. Lepas muka, wa aydiyakum ilal marafiq, dan dua tangan kamu sampai ke siku. Basuh tangan kanan, awak tak ada plaster. Ha. Lepas tu basuh tangan kiri, awak tak ada plaster. Awak ada plaster, saya basuh lah ni. Awak tak ada plaster ni, wajib kena basuh. Okey? Siapakah ada plaster? Gini, ni ada jarum. Buka lah. Kecabu. Kebu kecung lagi gitu. Reka nak jawab. Okey, asuh ni. Pakai tepek lah. Sebelum tepek, ambil tisu dulu. Lap dengan baju pun ni, biar kering. Supaya lekat plaster. Tangan air pula tepek. Habis nak kena ajar. Tepek itu. Tak, kalau kita buat ini jadi sakit dengan air gatul jarum. Sakit sangat. Buka sebelah. Keting. Cabut lah. Asuh ni. Ambil air. Bukan jiru banyak. Ambil air. Buat gitu. Dengan jari. Faham? Lepas tu tutup pula buka ni. Buka ni pula. Faham lagi? Dengan air. Tutup. Kepala, telinga, kaki. Sesat masalah. Faham lagi? So kata tak boleh. Kepuk kepala. Saya mandi wajib, setahu saya semua air yang bersih perlu rata sampai tepat sulit, masuk kelopak telinga dan berniat. Masa menggosok merata air, tangan saya kena pada kemaluan. Adakah selesai mandi, saya perlu ambil wuduk semula untuk tunaikan solat? Baik. Dia mandi, dia sentuh kemaluan. 4 perkara membatalkan wuduk. Antaranya, pegang kemaluan dengan tapak tangan. Jadi ketika mandi, dia angkat hadas besar. Dia sentuh kemaluan di tengah mandi. Lepas tu diteruskan mandi. Jawabnya mandi dia itu sah. Maknanya sudah terangkat hadas besar. Maknanya dia sudah boleh masuk duduk dalam masjid. Faham? Tapi dia nak semayang tak boleh. Kerana apa? Kerana dia ada hadas kecil. Apa hadas kecil? Dia sentuh kemaluan. Nabi kata man massa zakarahu falyatawadda. Barang siapa yang sentuh kemaluannya, hendaklah dia ambil wudu. Jadi awak punya mandi sah dah. Sekarang kalau orang bang Zuhur nak sembahyang, wajib wudu je. Tak wajib mandi dah. Okey? Soalan seterusnya. Haji bagi mereka yang mampu, jika meninggal pada arwah yang tidak mampu, perlu tunai badal haji dulu atau hutang piutang terlebih dulu. Jika si mati meninggal, dia miskin, tak mayang, tak ada arti hutang masjid, tak ada pergi haji, tak ada arti nak settle hutang dengan Allah, macam mana Ustaz? Baik. Seorang itu mati, ada harta. Dan dia ada 2 hutang. Hutang dengan Allah, iaitu belum tunai haji. Dan hutang dengan manusia, contoh. Contoh, dia ada duit RM3,000. Masa hidup, orang yang ada RM3,000, boleh tak pergi haji? Jawab Pang, soalan mudah. RM3,000 boleh tak pergi Mekah? Tak boleh. Pang. Okey, maka dia wajib tak pergi haji? Tak wajib. Kerana RM3,000 tak cukup. Tapi bila dia mati, RM3,000 boleh tak upah haji? Boleh. Maka wajib. Jadi wajib. Tapi ada pula hutang dengan orang RM3,000. Jadi kalau bagi haji, badal haji RM3,000, tak boleh bayar hutang manusia. Kalau bayar hutang manusia, tak boleh bayar badal haji. Jawabnya Nabi sebut dalam hadis Bukhari, fadainullah ahaku an yuqda, hutang dengan Allah wajib bayar dulu. Faham lagi? Jadi badal haji ke hutang orang dulu? Badal haji, ada fidyah dulu, ada kafarah dulu. Faham lagi? Hutang dengan Allah dulu. Ingat bila mati seseorang, dia meninggalkan harta. Harta ini bukan milik waris. Ramai orang bila mati dia ingat milik waris. Salah. Bila mati jadi milik Allah sekejap. Okey, bayar hutang Allah dulu seperti haji, fidyah puasa dan sebagainya. Lepas tu tak jadi waris lagi. Bayar hutang manusia. Hutang kedai rucik, hutang hardware, hutang ambil dengan kemoja bulan-bulan, barang baju. Faham?
Sesat dah, baki, baru faraid, baru dapat ke waris. Kita dak mati bahagi waris lalu dah. Lepas tu dak bayar hutang ni, dak sah bagi. Nampak? Soalan seterusnya. Apakah hukum sengaja tidak bayar gaji pekerja berbulan-bulan sedangkan sudah selesai urusan kerja berkaitan pinjaman ke, namun untuk menuntut komisen bos melengahkan urusan pembayaran hingga masa 3 hingga 5 bulan. Jika dia memang tidak ada duit, maka dimaaf pada syarak. Dan dia kena cari dengan cepat bayar gaji orang. Tapi jika dia ada duit sengaja melambat-lambatkan, perbuatannya haram. Berdosa lah. Lepas tu jadi majikan ni bukan seronok sangat. Kamu akan ditanya balik satu demi satu. Kebanyakan orang kerja government leka dan lalai dengan tanggungjawab diberi untuk melayan orang awam dengan selesa gaji hingga panggilan kecemasan dan pertanyaan jawab acuh tak acuh. Begitulah, bukanlah semua orang pekerja staf-staf kerajaan begitu, sebilangan kecil je. Tapi bila dah yang buruk itu walaupun sedikit, itulah menjadi tumpuan orang. Contoh wakil rakyat. Nak 25 orang wakil rakyat, 5 orang je buat hal. 20 orang lagi hak baik, buat yang turun padang yang bekerja, orang tak nampak dah hak molek. Kerana 5 orang hak kacau ni. Hak tu hak timbul. Faham? Memang fitrah kita lagu tu. Nampak lagi? Anak kita kerja dah, masuk sekolah, siap nak pergi sekolah dari pukul 7, balik pukul 3 petang. Banyak tak dia habis masa? Letih tak? Tapi pukul 3 dia balik tu, salah letak kasutnya, belebel di mak dia pas sekarang. Dia tak nampak dah budak tu daripada pukul 7 pukul 3 tu. Dia buat benda yang baik. Begitu sebab tu tak boleh buat benda tak molek ni. 3 orang je staff hak tak molek, 31 jabatan orang kata tak pakai. Dalam satu maknanya jabatan polis ada 400 anggota, 2 orang, 3 orang bahan rasuah. Habis orang kata polis jahat belaka. JPJ 200 orang, 3 orang yang rasuah, habis JPJ orang kata tak pakai belaka. Sebab tu dia. Nilai statistik ni yang menyebabkan rosak habis susu sebelanga. Sebab tu kita ingat, kita ni staf kerajaan, cobalah kita nak jaga keterampilan kita dengan orang. Walaupun muka kita tak boleh nak senyum manis, senyum pahit pun tak apa dah. Dan lebih-lebih lagi kalau orang kampung, jadi ni orang susah. Nak sampai ke pejabat kita payah cari parking pun tak reti. Jadi kita berikan perhatian yang lebih. Kerana kita setiap masa sebenarnya dipandang oleh Allah. Musim banjir kan banyak barang terdampar, tayar kereta, barang kayu ada nilai, barang terdampar pantai, semuanya boleh kita ambil ke? Jawabnya, kalau memang jenis sapah boleh ambil. Kalau jenis harta benda bernilai orang, dia bikin barang yang hanyut. Patutnya dikumpulkan setempat, tulis dalam Facebook ni siapa ni. Siang dia ni hanyut, robok boleh ada ni. Contoh dak rosak dak apa. Nanti orang kalau berang mari ambil. Tak ada ambil, maka tak ada masalah, kita milik untuk menjaganya. Saya tidak menunaikan kehendak suami untuk bersama kerana rasa benci, hilang nafsu, rasa panah. Saya sudah ikhtiar melalui peraturan Islam, sedangkan daripada suami pula tidak ikhtiar langsung. Dan ini melibatkan dua pihak. Suami saya menghukum saya berdosa, saya tertekan. Apakah kedudukan saya? Jika isteri itu dianiaya orang, dia tidak berdosa. Adakah dia ni nak sekat? Ini juga termasuk dalam sihir. Antara sihir, kerja jahat sihir, ialah menjadikan suami isteri itu tidak baik. Dan ada yang menyihir suami tak boleh menjimak isteri. Itu ni kerja-kerja haram lagi. Jadi kena ikhtiar. Tadawau, berobatlah. Wala tatadawau bi haram, jangan berobat cara yang haram. Dan ingat, sihir lagu mana pun dia ada obatnya. Yang tidak ada obat ialah mati. Tak baguslah kalau suami tak berlibat langsung dalam nak berusaha. Sedangkan kita sudah berjanji sehidup semati dengan akad nikah. Saya dengar orang kata tak baik berbisik depan orang. Benarkah terdapat larangan berbisik-bisik suatu depan orang walaupun kerana rahsia? Yang salah faham ni, yang sebenarnya jika kita ada bertiga, jangan berbisik 2 orang. Adapun lebih pada 3, tak apa berbisik 2 orang. Contohnya dia berempat, 2 orang ni main kejap nak bisik 2 orang, tak apa. Faham lagi? Yang tak boleh 3 orang duduk. 3 orang duduk dalam bilik, dia bisik 2 orang. Jadi satu ini terasa hati. Faham lagi? Bukan ramai kau tak apa. Ni 40 orang, 2 orang tak boleh bisik.
Tak ada Allah. Nah, yang disebut ulama bertiga. Bila kamu bertiga, Nabi kata jangan berbisik berdua. Kalau nak bisik dua pun nanti tak ada orang. Kerana dia akan menyangka perkara yang tidak baik. Faham lagi? Walaupun kita bisik tu tak kata ke dia. Faham? Nak jaga hati kawan. Faham? Bukan berempat bertiga. Jangan berbisik. Bagaimana kita orang awam nak kenal pahaman-pahaman yang bukan ahli sunnah wal jamaah? Kalau jenis mengkafirkan ulama-ulama, itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Kalau yang nak menafsirkan Al-Quran dan hadis dengan pandai bijak kepala otak sendiri, itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Kita ahli sunnah wal jamaah, kita serah kepada pakarnya. Warasikhuna fil ilmi, mereka yang dalam ilmunya saja yang memberikan pandangan. Sebab tu kita ada imam-imam. Balik yang sebaiknya kita ikutlah ulama-ulama salah. Iaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanbali dan Imam Maliki. Dan Imam Hanafi. Itu semuanya imam-imam salaf. Faham? Imam-imam ahli sunnah wal jamaah. Imam-imam ulama-ulama dahulu. Imam Abu Ja'far, At-Tahawi, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, Imam Abu Mansur Al-Maturidi, itu semua ulama salaf. Jangan ikut ulama mengarut-mengarut yang mengharamkan perkara yang diperkhilafkan oleh ulama. Benda khilaf dia nak haramkan. Itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Soalan seterusnya. Beza pendapat di kalangan ilmuwan Islam diperdebatkan di media. Siapa yang berdebat? Pandangan diberikan oleh para ulama. Yang menjadikan berdebat itu bukan dia. Orang yang petik, yang kutip ni ambil sikit, ni sikit, buah ni sebelah. Dan melagakan orang. Ini perbuatan dipanggil golongan namim. Golongan yang tak akan masuk syurga. Ramai sekarang buat reaction, ambil ustaz ni separuh, ustaz ni yang kontra, bos ini, jadi orang akan balah lagi. Faham? Nabi kata, la yakul jannah namam. Tidak sekali-kali akan masuk syurga golongan melaga-laga orang seperti ini. Mutpakat apa sekalipun, ahli tafsir ke, ahli hadis ke, jenis laga orang lagu ni, tidak akan masuk syurga. Soalan seterusnya, apakah hukum mengambil gambar fotografi manusia gantung depan dengan tujuan hiasan atau kenang-kenangan? Baik, hukum fotografi kebanyakan ulama mengharuskan. Dia tak sama dengan kita mengukir patung dan sebagainya. Kerana gambar yang ada dah kita rakam saja, bukan dia yang buat gambar tu. Faham? Dia rakam saja. Kita ambil cermin, kita ambil gambar gunung Lek Nung. Gunung comel lah, kita ambil cermin. Masuk tak dalam cermin gunung, dalam cermin? Masuk kan tak? Cuma teknologi fotografi ni, apa yang masuk dalam cermin ni, dia jadi kertas. Dia gitu. Bukan dia yang buat, gunung ada dah. Sebab tu dalam kitab Tafsir Rawa'iul Bayan, ada ulama-ulama mengharuskan fotografi. Kitab Rawa'iul Bayan ni karangan Syekh Ali As-Sabuni. Syekh Ali As-Sabuni, seorang ulama besar lah. Dan dia ambil gambar pokok bunga, dia ambil gambar benda lagi, gambar pokoknya, gambar matahari terbit, gambar matahari terbenam, gambar laut, gambar ombak, dia pun gantung di dinding rumah dia. Dia suka tengok gambar. Pokoknya harus. Yang dipertikaikan hukumnya, yang ada yang mengandaikan haram ialah mengambil gambar-gambar bernyawa baru dijadikan perhiasan rumah. Itu yang masuk dalam perselisihan ulama. Ada yang mengharamkan. Faham lagi? Jadi gambar yang tidak bernyawa tak ada masalah. Gambar gunung, gambar salji, gambar benda lagi, kukurang, gambar buah gigi, gambar motosikal. Tak? Bolehkah kita masuk tandas ketika waktu azan berkumandang? Kerana ada orang kata masuk tandas ketika azan itu syaitan sedang kumpul dalam tandas. Jawabnya boleh. Jadi lepas azan dulu, kena terberok situ. Kita nak berok orang baru azan. Faham? Azan pula jadi slow. Allah. Nak boleh kurang akbar tu. Tu cirit lagi habis. Faham? Dah bila nak habis azan? Boleh kau ni ketik nak berok? Boleh.
Boleh masuk, faham? Kalau kita infak sesuatu atas nama orang yang sudah meninggal, adakah kita dapat juga pahala? Ya, dapat. Kita bersedekah untuk bapak kita yang telah mati, kita pun dapat pahala. Kerana yang beri pahala kepada ibu bapa kita itu siapa? Kerajaan Terengganu ke Allah? Allah Maha Kaya ke Maha Sesak? Maha Kaya. Ghani yunanil alamin. Lebih kaya pada alam ini. Ditanya kepada Syekh Ibn Hajar Al-Haythami dalam fatwa beliau, kita yang beri sedekah kepada ibu bapa kita, kita dapat pahala? Dapatlah. Orang yang kita sedekah pun dapat pahala, kita yang bersedekah pun dapat pahala. Soalan seterusnya, anak meninggalkan solat, adakah ibu bapa terseksa? Jawabnya bergantung pada keadaan. Jika ibu bapa dia sudah mengajar, sudah menyuruh anaknya solat, kemudian ibu bapanya mati, anaknya tak solat, tidak ada kaitan lagi. Tapi ibu bapa tidak melarang dia tidak solat, ibu bapa tidak suruh pun solat, ibu bapa tidak tarbiyah supaya jadi anak yang solat. Lalu bila anak dia tak solat, setelah diwati, mereka dapat share bersama dosa anak meninggalkan solat. Soalan seterusnya, apakah pandangan tentang pelaburan ASB dan apakah hukumnya? Hukumnya kita tak boleh keluar hukum. Yang keluarkan hukum adalah Majlis Agama Islam. Kerana bila disimpan ASB amanah saham Bumi Putra, Tok Imam boh 1,000, Tok Siok boh 10,000, Tok Bila boh 20,000, Noja boh 1,000, orang kapur 500, lepas tu 20,000, ada orang boh juta, faham? Jadi seluruh ni Malaysia banyak mana dapat? Contoh 100 juta, contohlah 100 juta contoh. Maka 100 juta itu dilaburkan. Faham? Jika dilaburkan pada syarikat yang patuh syariah, maka pulangannya adalah halal. Faham lagi? Halal. Tapi jika ada sebahagian yang dilaburkan kepada syarikat yang tak patuh syariah, faham lagi? Maka pelaburannya adalah haram, campur dengan halal, jadi syubhah. Jadi sebab tu fatwa ada berbeza. Mula dikatakan pada ASB ini haram, kemudian dikatakan halal, kemudian ada sampai masa haram balik kerana kes pelaburan tadi. Faham lagi? Jadi nak tahu sekarang, kena tahu kedudukannya. Kena tanya dengan kena tanya mufti. Nak sekarang ini fatwa terbaru tentang ASB, dan kena kita nak tahu daripada syarikat amanah saham itu sendiri, dan mereka, kita sebagai penyimpan, mereka berhak untuk memberitahu syarikat mana yang mereka laburkan. Faham lagi? Sebab tu pergerakan fatwa itu berubah-ubah. Sebab kadang-kadang ramai ada fatwa haram, dia pun tak berniaga lagi dengan syarikat itu. Faham lagi? Sebab duit ratus-ratus juta ni dia nak biarkan dia. Faham lagi? Diniagakan dia lagi. Faham tak ni? Ini bengong belakang. Nampak faham tak? Dok nampak angguk pun. Apakah hukum dengan pewangi alkohol dalam semayang? Pewangi yang dikatakan alkohol yang najis itu, katalah pandangan-pandangan, ialah ia jenis etanol, bukan jenis metanol. Metanol itu dibuat daripada kayu, etanol yang buat daripada bahan kimia, perubahan alkohol seperti membuat arak. Baik, itu pandangan. Baik, katakanlah kita bertitik tolak atas alkohol itu yang haram tadi. Ada dua pendapat ulama fiqh. Yang pertama mengatakan tidak boleh bawa dalam semayang kerana najis. Okey, siapa nak ikut pandangan ini, dia yang lebih baik. Dan pandangan yang kedua mengatakan memang najis tetapi dimaafkan kerana sedikit. Pasal alkohol itu tak berubah 8%, 7%. Alkohol itu 0.2%, 0.3%. Faham lagi? Jadi kalau 0.3% makna benda lain 99.7%. Faham? Jadi terlalu sedikit. Al-qalil kal adami. Kaedah kita bila sedikit hukumnya seperti tidak ada langsung. Maka lebih maaf. Jadi siapa nak ikut pandangan yang kedua dimaaf, dibolehkan. Kerana yang beri pandangan-pandangan ini bukan netizen, mereka adalah fuqaha, ahli fiqh. Faham? Dan ada pandangan saya lah. Kalau saya yang perfume yang ada alkohol ni kita pakai untuk jalan biasa. Nak pergi mall, nak pergi situ sini. Faham? Tapi bila kita nak semayang, kita ada pakaian kita dan kita letak minyak atau nak pergi minta kayu candang dan sebagainya. Soalan seterusnya, apakah pandangan tentang orang yang benci usaha mengutip derma, banner masjid atau pusat tahfiz? Adakah salah kita mengutip derma?
Jadi kalau kita benci perkara yang tidak salah, makna kita ada masalah. Nah, cuma kita nasihatlah cara kita mengutip itu jangan berlebih-lebihan, jangan melampau. Kadang-kadang berlebih-lebihan, melampau cara kita mengutip itu supaya orang segan kalau tak bagi. Tak, kadang-kadang kita terlebih-lebih berbuat promosi dan sebagainya. Seolah satu perniagaan. Jadi kita steady. Kita orang Islam steady. Kita kutip derma tapi steady. Nampak? Bukan marah kutip. Dia yang marah kutip itu orang ada masalah. Apakah hukum guna insurans nyawa? Ulama mengatakan kalau insurans yang Islami diharuskan. Kalau yang tidak Islami dilarang. Jadi kalau kita baik, kita sudah ambil insurans yang Islami, cuma kena jagalah. Siapa yang ambil menyertai insurans yang Islami yang dibenarkan pada syarak, kena hati-hati. Kadang-kadang boleh membawa kepada syirik. Contohnya kita ada insurans, kita rasa yakin kalau ada apa-apa berlaku pada kita, anak kita, isteri kita tidak akan susah lagi. Itu syirik pada Allah. Walaupun kita punya insurans Islami. Sebab tidak ada siapa yang boleh menjamin masa depan manusia melainkan Allah. La dhamina li hayatikum illa Allah. Tidak ada sesuatu yang boleh menjamin kita masa depan kita manusia melainkan Allah. Itu prinsip tauhid kita. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tiada menjamin hidup manusia selain Allah seorang. Jadi kita ambil insurans, kita yakin takkan susah anak kita kerana kita ada insurans. Maka kita sudah menjadikan sifat uluhiyah itu ada pada duit insurans. Kena hati-hati situlah. Soalan seterusnya. Dunia sekarang ini muslimat tidak sempat pergi masjid, lepas solat maghrib ada banyak live ustaz dalam Facebook. Kita buka Facebook untuk dengar kuliah maghrib, sambil kita dengar live kita mengaji Quran. Apa hukumnya? Adakah pertanyaan betul atau salah? Sambil kita dengar live kita baca Quran. Baik, kita boleh tangkap dua perkara. Satu, kita baca Quran dan tadabbur ayat Quran. Kemudian mata melihat orang, mendengar orang membaca, memberikan kuliah dalam Facebook, telinga mendengar isi kuliah. Dapat tak kita buat dua perkara? Boleh. Kita baca Quran, innallazina amanu, kita kena tadabbur, perhati makna ayat. Dalam surah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti pengikut Nabi Musa. Dan kita ni bab lain, bab lain boleh tak? Buat satu-satulah. Beri tumpuan. Bagaimana dia syaratkan booster untuk solat Jumaat? Sini kena booster tak? Tak. Tak kena booster pun boleh solat Jumaat je. Yang buat booster di mana? Di Selangor. Dah kena tanya Jais lah. Kena tanya Jais. Ni kita waktu keluar hukum kan, Jais dia ada alasan-alasannya, dia patutnya diperdengarkan alasannya itu. Kepada awam, supaya orang awam itu berpuas hati. Sebab kita ni banyak benda tak puas hati. Adakah bahagian perempuan dalam masjid barisan pertama itu dikira sebagai sah yang pertama? Sah yang pertama maksudnya sah pertama lah. Perempuan, belakang laki-laki, perempuan. Maka katakan ada 3 sah perempuan. Sah pertama, kedua, ketiga. Sah pertama yang depan kali ya. Cuma yang afdal yang belakang sekali. Belakang sekali afdal. Tapi jangan berduduk belakang pula. Pas belakang. Tak ada sah depan. Dalam patanuh habis 30-40 orang. Soalan seterusnya. Saya terkejut tidur, saya demam baru ini lepas cocok booster. Jadi pernafasan saya dok seperti biasa, terlitah cerai dalam hati masa saya bernapas nak sambung tidur. Saya bernapas kali kedua, terlitah lapas sareh, bukan nama isteri. Lepas pada terlitah itu saya bernapas kali ketiga, saya jadi ikut lapas-lapas kedua. Tu akan lapas kedua itu cuma lantas salah hati. Semasa saya bernapas, sambungan di belakang. Masa saya bernapas ketiga itu berbunyi cerai maum. Saya jadi keliru masa itu. Adakah jatuh talak? Lepas itu saya terniat dalam hati saya was-was seolah-olah macam bunyi maum itu dalam bahasa
bahasa hulu tu mu. Saya yakin nafas pertama dengan kedua itu cuma lintasan. Nafas ketiga itu saya was-was. Saya cuma bernafas. Dak lapas mau itu bukan saya. Masukkan mu sebab macam itu bisikan masa itu. Masa saya bernafas itu macam terikut. Lapas tersebut niat dalam hati saya. Jatuh dak lapas-lapas, mohon jawapan. Dak atuh belaka. Tulis pun banyak-banyak itu. Tak jatuh berasa. Faham? Dia jatuh ni kamu dalam sedar, bukan lintasan. Aku telah menceraikan akan kamu. Aduh, jatuh. Dia nak boleh kejatuh, nak boleh. Dia nikah ni, akdu nikahin. Aim kohdal, akad. Kerana panggil akad. Kalau akad berlaut. Akad nikah. Akad tu ikatan. Ni tali, sin tali. Budak-budak nak pergi sekolah. Tali kasut dia, belah ni ada setali. Belah ni ada setali, dia ikat. Ikat ni panggil akdu. Ini ikat tali kasut sekolah. Nikah tu ikat pernikahan. Siapa? Laki perempuan. Ikat dia atas nama perkahwinan. Mu tak boleh lari, aku tak boleh lari. Faham tak ke? Jadi nak buka balik itu ikatan mesti kena kuat. Kalau barang-barang tak terbuka. Lepas tu anak kita bila dia ikat kasut sekolah dia berlari buka. Jalan tak buka, berlari tak buka, nampak tak buka. Melainkan ada orang terik suku no baru terbuka. Faham lagi? Maka begitulah dengan lapas ikatan perkahwinan. Sebarang barang lapas, barang-barang punya lapas, tak jatuh tak terbuka ikatan. Kena jelas dan kuat. Kenapa? Kerana mereka itu dengan ijab kabul. Aku nikahkan akan nikah wahai si fulan bin si fulan dengan si fulan bin si fulan dengan mas kahwinnya RM1,000 tunai. Kan kuat tu hujah tu. Faham? Lapas yang kemah, aku terimalah nikahnya dengan mas kahwin yang tersebut itu. Kerak jadi satu ikatan. Mu nak cabut payah. Kena jelas lapas itu soreh. Kena lapas itu bukan saja soreh tetapi juga lengkap. Kalau aku cerai tidak jatuh. Cerai mu tak jatuh kau. Faham lagi? Aku cerai jatuh. Aku cerai. Tak jatuh. Cerai mu. Tak jatuh belaka. Nah. You cerai I. Tak jatuh kau. Pasal you bini I. Aku akan cerai kamu. Aku akan cerai kamu. Mu tak reti. Aku akan cerai kamu. Tak jatuh. Mu ingat baik. Aku akan cerai kamu. Tak jatuh kau. Kerana ada akad. Nah. Dia dengan istiqbal. Tak jatuh. Dia kena fi'il madi dan fi'il hal. Faham? Sekarang kamu sedang kena talak. Jatuh. Atau madi. Kamu telah pun diceraikan. Jatuh. Faham? Soalan seterusnya. Betul tak tidak? Kena halal hutang orang dengan kita kena ia lambatkan proses pengadilan di akhirat kelak. Kena tunggu pemiyatan datang, minta halal dulu. Begini, kalau kita hutang dengan si fulan RM1,000, kita bayar selesai. Tidak akan dibicarakan lagi di akhirat. Tapi kalau kita belum bayar, akhirat itu disebut dalam perbicaraan. Benarkah kamu bertanya? Betul, dia bertanya RM1,000. Sudahkah bayar? Belum bayar. Mana saksi ni, malaikat begitu dan sebagainya. Baik, sekarang kamu halalkan atau tidak? Saya halalkan, maka habis hutang. Saya tidak halalkan, maka kena bayar. Bayar tidak dengan duit, bayar dengan pahala. Faham? Kalau ada pahala, kalau tak ada pahala, ambil dosa dia, buah atas belakang kita. Gitu di akhirat. Faham lagi? Jadi bukan kata wajib kita halalkan, dianjurkan sebaiknya kita halalkanlah kalau dia memang sudah tidak membayar, supaya kita cepat ke syurga di akhirat. Soalan seterusnya, saya jumpa benda ni. Saya jumpa ayat, wahai orang-orang yang berselimut. Apakah maksudnya? Maksudnya Rasulullah SAW. Allah nak berikan wahyu. Sepanjang ustaz kuliah ni, jenis mikrofon macam mana dah ustaz jumpa depan meja? Part mana paling selesa bagi ustaz? Tanya juga gitu. Mikrofon gini lah. Saya gini. Biarlah tolong ada ditanya. Saya tak boleh pakai hak jenis buah tani. Hak tani. Ada dulu masjid, sebab tu kita kabur ke PA kita tak buh hak ni. Bukan cakap bukan milih dah. Bila buh tani kita tak nak mengajar, kata nak tamdi dok taslinga. Jadi nak mengajar jadi dok leh. Jadi dak mari, dak ingat hadis, dak ingat apa jadi tekang ni. Pasal kakak darah. Nah,
Ustaz lain boleh, kita tak boleh. Faham? Sebab tu kadang-kadang dulu waktu jadi imam, kita tak buat atas telinga, buat atas tekak ni. Buat atas tekak pusing tu, tak kata sama je. Kalau buat atas ni jadi berapa duduk atas telinga. Jadi sekali nak khabar, sekali duk ingat ke dia. Itu masalah. Jadi buh ni tak ada masalah. Lah ni ada molek belaka dah. Zaman dulu ada satu mikrofon, ditapak dia welding sprocket RZ. Jadi buat berat. Batang besi tu, batang besi buat tu kan mau undang. Dia buat gitu kemah di welding itu. Tapi tak apa, bunyi molek. Yang pentingnya sampai maksud. Tapi lah ni cuma comel belaka dah. Bagaimana kita nak berlapang dada tentang vaksin agar ianya membetuli tuntutan agama. Macam tadi Nabi kata, tadawaw berobat. Wala tatadawaw bi haram. Berobat tapi jangan berobat cara yang haram. Jadi virus itu wujud. Cuma kita tidak nafikan kemungkinan ada bisnes di sebalik virus itu. Ada perniagaan. Kita tak boleh nak nafi orang putih dan sebagainya. Kita berharap negara yang ketiga ni membelilah obat virus itu berlaku. Ada yang mati dan sebagainya tu tak. Yang tak mati pun terbang sekali kena demam 2-3 hari. Ni benda Omicron. Omicron ke Sumicron? Sumicron tu lain laika. Omicron. Omicron ni ramai yang kena 2 hari 2 malam tak bangun tidur demam tak. Lepas tu tak ada benda-benda. Tadi menunjukkan virus itu ada. Maknanya kuman itu ada. Cuma tak tahu macam mana diniagakan booster dan sebagainya. Cuma kita berubat ini kerana ikhtiar. Yang memberi sembuh Allah, yang menjaga kita dari mudarat semua adalah Allah. Cuma Allah ini dia ma'bud, dia bukan hamba kita. Kita hamba Allah. Maka kita ni berusaha dan tawakal kepada Allah. Sama ada usaha itu namanya vaksin, itu kan dia haruskan syarak. Sebab tadawa ni berubat. Cuma vaksin ini dia tak macam ubat biasa. Ubat biasa kita kena nyakit dulu baru ambil ubat, buah tak nyakit. Sakit dulu baru cocok. Itu ubat biasa. Kalau vaksin itu maknanya ubatkan dulu, nanti ada penyakit, ubat tu dah ada. Mana budak lahir itu cocok dulu BCG. Tapi takut ada kolera dan sebagainya pada masa hadapan, benda itu boleh menjadi obat sudah ada dalam batang tubuh dia. Itu panggil vaksin. Soalan seterusnya. Isteri ramai duduk serumah, boleh? Boleh tak? Boleh. Isteri ramai apa orang duduk serumah, boleh? Pasal kata duduk, takkan nak duduk lah, duduk itu boleh. Kalau nak tidur tak boleh, tidur tak boleh sebilik, kena bilik lain. Tidur tak boleh sebilik. Okey? Dia kena suku. Sebab mereka itu bukan mahram. Mereka madu bukan mahram. Faham lagi? Kena faham baik. Jangan nak buat cara putih gitu. Highway LPT2 rosak, banyak lubang, kena bayar tol mahal. Apakah hukum syarikat kalau tak bagi jalan highway? Tidak amanah. Duit bagi budget kutip berpuluh ribu sehari dan jalan dibiarkan belum. Patut lubang-lubang tu benda orang nak lalu tepat selesa kerana bayar duit. Pergi Kuala Lumpur habis 50 lebih. Daripada Terengganu sampai Kuala Lumpur 50 lebih kena bayar. Tiba-tiba tegang, pecah ring, pecah apa. Ini masalah. Jadi jangan pandai kita mengutip duit saja. Sedangkan kita tidak beri apa yang sepatutnya daripada harta yang diserahkan oleh rakyat yang melalui akan akses yang kita sediakan. Soalan seterusnya. Bagaimana caranya untuk sedap dalam solat? Sedap dalam solat, yang pertama solat itu hendaklah kerana Allah. Bila kita nak takbir, jangan terus takbir. Ingat dulu, ya Allah, berikan aku sekali ini khusyuk untuk mengingatimu. Faham lagi? Jadi terai waktu dulu. Kemudian lakukan 2 perkara, tamakun wa tadabbur, jangan bergerak, tergaru-garu dan sebagainya. Dan kemudian tadabbur, setiap yang kita kata, bawakan makna itu pada hati kita. Faham lagi? Kita sujud, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la, Maha Suci Allah, yang Maha Tinggi. Kita rakaat, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Ada dalam hati kita. Soalan seterusnya. Cara nak tahni anak, buat guana, tak ada buat guana. Ambil kurma, ambil isi dia, kunyah, biar hacur,
dan lalukan pada langit dia, tak. Payah dia, bukan suruh budak tu tanam kurma. Payah juga. Baby bangun tanam kurma ini. Tu rohok. Ambil. Nah, cuma kadang-kadang seorang ayah tu dia tak reti. Kurma tu nak tahni anak, carilah kurma yang molek. Kurma hok bahang duana apa kita tu kurma bola mulut, remuk noh lah mulut. Mana dak reti bahasanya. Kan dak reti bahasa dak reti. Nah, anak dia Allah bagi. Nah, bukan senang, bukan bayar 15 riyal anak tu hawi. Tak, bukan harganya. Muliakan anak itu, tahnik itu ibadah. Ikut sunnah. Biarlah kurma yang molek, bukan 18,000 sutir. Belilah 2 riyal tu sutir tu 2 riyal no kedai Aziz. Tahu tak kedai Aziz? Kedai Aziz ada, kedai Syekh Doloh ada. Nah, kedai Syekh Mamat ada depan Istana Maziah. Kata ni berapa sutir ni? Oh ni narik 18 riyal ni sutir ni. Haji. Biar nak tahnik anak. Bukan yang makan sutir, ambil kemuk lebih tu. Tu parah. Tak. Kering hak ada kering, kulit saja ada. Kulit dengan butir dah mana isi? Tu tak retinya. Reti beranak je. Nak. Berasa nak jet ayah depan muka kan. Dia tak reti biasa tu. Dia tak reti. Anak mu tu. Apa buat gitu kan dia? Apa kering-kering gitu. Nah. Ni hak bawa sekilo ni. Sekilo bawa hari. Bola bekah. Kata benda raya benda ni. Nak tani anak sutir je. Tu pun ambil sikit je. Sekilo bawa hari. Nak buat ni ke dia. Dia tahu benda. Tu kata orang mari dengar dia main TikTok. Lepas tu doakan dia. Doa apa saja yang baik. Dah jadi anak yang soleh, anak yang taat kepada Allah, yang berbakti kepada dia bapaknya. Doa apa saja, nak bahasa apa pun boleh. Imam baca lambat, jadi solat lama sikit. Bolehkah perbuatan imam tu? Boleh. Yang tak boleh memang lambat sangat sampai menyusahkan orang kampung. Mana kalau dia kemana Allah Akbar, gapuan dia perangat ikan singgang tu. Habis mayang tu hitam beletun ikan singgang. Faham lagi? Tu kalau lambat sungguh lah. Lepas tu kalau kita ni jenis baca lambat, bacalah bacaan yang surah yang pendek. Bang. Jangan baca panjang. Sebab kita dah begini baca lambat. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi. Sudahlah. Faham lagi? Jadi Nabi kata takhfif, ringankan. Kenapa belakangmu ada orang tua, ada sakit. Kena pakai paper, keting paper. Budak-budak kecil baru nak pergi sejik, pergi lah mak. Wabum, orang tu imam baca Yasin. Faham lagi? Baca Yasin terus nyuri. Budak-budak tu pun taubat lama pergi dah mak, taubat nasuha. Bacaan masjid tajwid juga ke tayat akhir. Maksudnya tajwid pada tempat-tempatnya ini. Jangan kita tukar baris, jangan tukar huruf. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Boleh dah. Kerana dia adalah doa, bacaan benda ni tasyahud. Liga badminton kutip yuran 8.5. 9.5. Dengan duit kutipan, kita berhenti 9 tahun 2 minit lagi. Dengan duit kutipan beli hadiah air dan makan, boleh ke tak? Yuran itu boleh duit air, boleh. Yang tak boleh ni yuran badminton, belang tanding untuk sediakan jadi hadiah rebutan. Faham lagi? Jadi kalau beli air, semua orang dapat minum air. Yuran itu untuk beli t-shirt, semua akan dapat t-shirt. Faham lagi? Tapi yuran itu jadi hadiah rebutan. Ada yang nasib baik, buat dapat duit orang boleh dia. Dah hadiah tu duduklah tu. Yang tak nasib baik, buat lagi di piti orang. Yang menang ambil piti dia. Itu haram. Soalan yang ketiga sebelum akhir. Pada sujud yang terakhir saya perhati semua. Imam di tempat saya kerja, sujud lama. Apakah hukumnya? Jangan lama sangat. Makruh lama-lama sangat. Nampak lagi? Kerana kita semayang yang berjemaah. Adapun kalau kita semayang sunat, orang ikut kita tak apa. Nampak? Kerana Nabi pernah semayang sunat, Ibn Abbas ikut dia. Nabi semayang rakaat pertama Nabi baca 4 surah. Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, Maidah.
4 jam. Lagi. Ni kita pergi baca panjang jeng. Kita baca Baqarah kali. Mayang Isa. Tengok esok muka depan surat khabar. Nah, imam masjid tepuh masuk besi 6 batang. Nah, ICU dibelasah penduduk kampung. Faham? Dah 2 suku bawa kok. Faham? Dah oleh salah dah jek je kita belakang. Sekarang kita tengok dalam medsos ramai ustaz berdebat show off ilmu masing-masing. Ada yang mengerahkan rezeki kereta mewah peti berlepaya tapi mak Islam hakikat menderita. Apakah komen? Kalau rumah kita naik atau kampung kita naik banjir, nak doa benda pada Allah, hak afdal sekali. Baik. Dia kata ramai yang berdebat untuk show off. Siapa yang berdebat untuk menunjukkan bahawasanya dia ni orang yang hebat, menarik perhatian orang, maka dia tidak dapat cium bau syurga. Tak kira mupakat ustaz mana ke, maulana mana ke, syekh mana ke. Nah, tapi kalau kamu berdebat untuk memenangkan hidayah Allah, untuk menangkan agama Allah, mengalahkan kebatilan, hukumnya dibolehkan. Cuma hati-hatilah ramai sangat ni yang menunjuk-nunjuk. Dia tidak, bukan dia mengajar itu kerana dia nak menunaikan kewajipan perintah Allah, mengajak manusia kepada terangnya ilmu. Jadi amat kena nyakit. Dah kalau tok guru kena nyakit ustaz, kena nyakit show off, berahi nunjuk dah. Cerita pula ni bahawa dia ni gelorangnya hebat-hebat. Dia boleh cerita dia punya CJ dia tinggi. Itu masalah belaka tu. Masalah. Jadi bila bermasalah, macam mana kita nak ambil keberkatan daripada dia? Nak belajar dengan ustaz, dengan guru-guru yang merendah diri. Kalau yang takabur itu bukan. Kemudian ada ustaz yang direzekikan dengan welfare. Itu tak boleh kata apa, dia orang berniaga. Kalau ngajar, kita nak ngajar, nak pakai welfare, tak pakai welfare lah. Ustaz-ustaz ramai saya kenal pakai welfare, tapi saya dah tengok, banyak duit, rupanya mereka berniaga. Mereka mengajar dan ada perniagaan. Betul tak? Ada kedai, ada tu, ada ni, ada yang buat kontraktor dan sebagainya. Tak ada pelik tu. Mereka dia mengajar, dia minta duit. Nak suruh aku mengajar boleh. 5,000, 8,000, 10,000. Tu dia pakai welfare. Mangsa banjir sedih kita tengok. Selai sepinggang jadi asnaf miskin, tak ada apa-apa. Di mana menteri besar dan sultan tidak turun padang? Masya Allah, dia kena jawab di akhirat nanti. Itu bukan soalan, dia baca saja dah. Baru ni sebuah lori jatuh buah timun Cina. Bolehkah kita ambil buah itu sebab jatuh pecah dan bazir pula? Kalaulah lori terbalik, ada barang-barang itu jatuh, maka selagi barang-barang itu dikira barang yang dia ambil balik kerana tidak ada kerosakan, tak boleh ambil. Tapi barang-barang yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya kerana sudah pecah, hukumnya boleh ambil, dikira barang buangan. Tapi yang banyak berlaku di tempat kita, barang molek-molek. Hari tu lori Melo terbalik, habis awak dengan tong-tong awak masuk dalam Mayubi. Penuh Melo dalam kereta. Faham? Bong buat lagi. Kawan tu cedera. Itu sikap yang dahsyat lah. Kita sebagai patutnya sebagai umat Islam, patut yang terbaik sekali. Kita pakai ambil Melo tu giatur rumah dia. Tak, kita pakai awak lagi belaka. Nampak orang jatuh. Kalau kita jatuh ke ni? Mari aku tetok, mari ambil aku tetok. Tu bagi awak kita dah. Tu perangai tuduh. Dalam perangai uduh itu, hati-hati nak masuk syurga lagi. Adakah salat sunat duha 4 rakaat perlu tukar ke arba'ah rakaatin daripada rakaatain ini? Jawabnya yang 4 rakaat. Sebenarnya rakaat tak wajib sebut. Semayang 4 rakaat tak sebut. Apa yang sebut? Yang wajib sebut ta'ayyun. Aku semayang sunat duha. Itu wajib. Aku semayang sunat duha. Faham? Soalan seterusnya, bila nak sudah ni? Boleh sikit lagi dah? Payah dah nak lari. 2 tahun sekali tak? Dah apa 6 bulan kali pun. Adakah perempuan bersuami salih wangi-wangi dia pergi bekerja dikira berdosa ataupun boleh menyebabkan nusyus? Nusyus ini menyakitkan hati suami, tengking suami, jekoh suami. Faham? Ada pun memakai pakaian lawa-lawa, pakai minyak wangi, perempuan pergi kerja, itu perbuatan yang diharamkan syarak. Bukan masalah nusyus.
Itu masalah derhaka kepada perintah Allah. Nampak? Kerana firman Allah SWT dalam Quran macam mana? Wala tubdina zinatakum illa bi bu'ulati wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Janganlah perempuan itu menunjuk-nunjuk akan kecantikan, pameran, perhiasan mereka itu, wangi mereka itu, melainkan li bu'ulatihinna, untuk suami-suami mereka saja, untuk bapa-bapa mereka, untuk mak, untuk pertua, baru boleh untuk anak. Jadi sebab itulah orang perempuan bila keluar rumah walaupun tak nama bekerja, tak boleh berlebih pada berhias, tak boleh berwangi-wangian. Tapi yang sebaliknya begitulah. Nampak? Yang tak boleh. Wala tubdina zinatahunna. Wala tubdi, jangan kamu nyatakan. Mana kalau pakai minyak wangi boleh, tapi tidak nyata bau itu. Sampai keluar. Dan ni bini kita kalau nak pergi kerja jabat, pakai minyak wangi tau. Kan laki dia. 30 orang nak jabat. Dia buka pintu tu orang dalam jabat. Wangi Cik Ani. Bini kita tengok orang lah. Dah bini kita. Dia tak? Lepas tu kita jadi benda. Onyek. Duduk rumah. Bini bila 2,000 tengah kengak. Betul tak? Kengak kita tangguh hukum. Bukan tak boleh kerja. Tapi tengok perempuan-perempuan yang beriman. Mereka bekerja juga. Tidak berwangian, tidak berlebih-lebihan. Ni bila keluar tabaruj. Dan kan tabaruj itu harus, tetapi jangan sampai seperti perempuan yang tidak ada ilmu. Jangan seperti perempuan-perempuan, isteri-isteri yang jahiliah. Allah kata wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan berhias sampai seperti berhiasnya perempuan-perempuan yang jahil. Nampak? Maksudnya isteri kita bolehlah pakai baju nak pergi kerja. Pakai tudung, tapi jangan berlebihan. Kerana yang berlebihan itu untuk suami. Tapi baju mahal-mahal, baju kurung 300-400 pasang, beg tangan 200-300 untuk dilihatkan di jabatan-jabatan. Faham? Tapi di depan suami, baju kelawar tu busuk kohong. Faham? Dengan kain batik kerah macam kayu, kain batik. Dah 6 bulan dah asuh. Faham lagi? Depan muka kita ni, kita balik lagi ni, balik masjid ni, kita tengok pipi muka kita, ada benda tak dia buh? Tunggu kita balik masjid. Ada tak? Ada. Tapi bila nak pergi kerja, ni basuh mandi, mandi ni, sebelum mandi ni makeup remover. Buang dulu ni pagi ni dalam bilik air. Mubuh kamera tak percaya. Buang ni, dia beli kapah tu masa malang. Lepas tu undercoat 3 lapis. Yang keempat sembuh clear. Metalik. Lagi. Metalik lah, matte paper lah. Lepas tu ni blusher. Pink. Ni eyeshadow, eyeliner. Betul tak? Ni gicu ni, anak anjing. Tak sama betul ni. Betul tak? Sama. Tariknya tu nimbang air. Apa tu? Pengarah, timalang pengarah nak kelih jaga awal tabir jeng kita. Kita tekan bayar mas kahwin. Tekan nafkah. Bukan kita tak boleh, tapi untuk bersiap, bercomel begitu di rumah. Membalik lagi siapa dia, bini dia, kita tunggu sekarang. Sedang mandi sekarang kerana kita akan balik bubuh shadow, bubuh blusher apa. Ada tak? Tak ada. Benda ada atas kening ni bini kita. Sisi ikan khisi. Sisi ikan khisi sekeping atas ni. Kat hidung ni nyor. Dia bukan segema lah, tapi gitulah. Itulah nasib kita, nasib si suami. Jadi kalau boleh biar terbalik perempuan itu keluar rumah, kerja-kerjalah, tapi jangan berlebihan berhiasnya, jangan berlebihan wanginya, tapi kerana kita berlebihan berhias, berlebihan wangi, berlebihan make up, berlebihan buat gaya dalam berjalan,
untuk suami kita di rumah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na 'allamtana alimna bima yanfa'una rabbana zidna ilma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.